Alright, pagi. Modal RM72. 4 bulan untung RM22,000. Okey, tunggu gambar. Alright, ni bukti dia. Okey. Op. Modal RM72, 4 bulan untung RM22,000. Alright. So, pagi. Apa khabar semua? Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Metric. So, Green Metric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau nak sewa kereta, boleh pergi dekat website gogreenmetric.com. Boleh tempah kereta sewa dekat situ. Alright, untuk bisnes kereta sewa sebenarnya saya dah hand over dekat saya punya kawan. So dia yang urus lah. And then saya fokus kepada bisnes SKV. So SKV ni dia adalah company, syarikat yang menjual produk kesihatan, suplemen kesihatan khusus untuk kencing manis, kan. And then dia pun ada jugalah produk-produk tambahan, macam vitamin, macam pengganti gula, and then kopi, kan. Alright, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni boleh tak dengar suara saya dengan jelas. Dan hari ni saya nak kongsi macam mana ejen saya ni dia join bisnes yang saya buat ni. Modal dia RM72. Sebenarnya RM72.90. Dalam masa 4 bulan dia buat untung RM22,000. Kan. Ni dia punya ni lah. Nampak tak? Tak over clear kan. Alright. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Okay, so sambil-sambil tu saya cerita sikit lah pasal saya. Sebelum saya join SKV, saya buat bisnes kereta sewa. Sebelum saya buat bisnes kereta sewa, sebenarnya saya kerja dekat sebuah universiti. Saya kerja government, kan. Siapa kat sini yang kerja government ataupun makan gaji, masih lagi makan gaji? So masa saya bekerja dekat universiti tu, saya sebenarnya tak ada planning pun nak berniaga apa semua, kan. Sebab dah belajar tinggi, kerja pun dah okey, kan, gaji pun dah okey. So saya ingat saya nak kerja sampai pencen je lah. Tapi masa saya start kerja tu, saya tersilap langkah lah. Saya pergi buat hutang lah, saya buat loan, kan. Buat loan, beli motor, beli kereta. Nak beli motor, kereta tu tak salah. Tapi yang salahnya saya pergi beli kereta lah, kereta yang di luar kemampuan. Masa tu gaji saya baru RM2,000, kan. Mengada-ngada pergi beli kereta sampai harga RM40,000 lebih, kan. Memang terciduk lah, kan. Morning bang. Alright, lepas tu bila duit gaji tu habis bayar hutang je, saya start guna kad kredit lah. Guna kad kredit, last dapat gaji je, memang gaji tu habis bayar hutang lah, kan. Saya ingat lagi masa tu dapat gaji, lepas 2 minggu duit gaji dah habis lah. Nak kena tunggu lagi 2 minggu nak dapat gaji. Memang tak boleh tidur malam lah. Siapa kat sini yang ada masalah kewangan? Kerja dah okey, kan, gaji dah okey, duit tak ada, kan. Ada tak kat sini? Dan saya nak bantu mereka-mereka ni untuk keluar daripada kepompong kemiskinan, kepompong masalah hutang. Saya nak cerita lah macam mana saya daripada seorang kerja government, hutang keliling pinggang, saya berniaga, alhamdulillah saya dapat settle tu, sampailah saya jadi jutawan. Lepas tu saya jatuh melingkup, lepas tu saya naik balik lah. Ada tak? Okay. Alright, so sesiapa yang nak saya bantu, saya target lah siapa-siapa yang join team bawah saya nak bantu dia buat duit, buat profit RM20,000 sebulan, dalam masa 12 bulan, insyaAllah. Sebab apa? Saya sendiri dah capai benda tu. Saya join company ni, SKV ni. SKV saya join bulan Februari.
So far lah saya punya jualan paling tinggi 800,000 dan saya punya profit lah dalam 60,000 sebulan. Kan? Kalau sesiapa yang berminat nak saya bantu, nak join team saya, boleh klik dekat bio WhatsApp saya. Nanti saya bagi link Telegram. You masuk dalam tu and then you boleh tanyalah dalam group Telegram. Ada tak? Okay, so sambung cerita. Modal nak join team saya, modal kalau you duduk dekat Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura pun boleh, orang Singapura pun boleh RM81. Modal rendah je. And then memang dah ramai yang join dan memang dah ada yang buat duit. Cuma cepat dengan lambat je. Kalau siapa yang memang ekstrim tu, memang saya punya agent paling tinggi ada yang dah buat profit RM50,000 sebulan. Abang jual Icon kan tu dulu? Tak, saya tak pernah. Saya pernah daftar jadi agent Elkon tapi tak pernah jual pun kan. Tak reti nak jual kan. Alright, so sambung. So masa saya bekerja tu, saya ada masalah hutang apa semua kan. Duit gaji saya masa tu, cerita tahun 2005 lah. Ada tak sesiapa yang nak saya dengar cerita saya zaman dulu lah? Masa saya kerja makan gaji, lepas tu saya berniaga. Alhamdulillah saya dapat settlekan hutang dan alhamdulillah dapat jadi jutawan. Tapi lepas tu melingkup pula. Tapi alhamdulillah lah, melingkup pun saya bangkit balik dengan SKV. Alright, ada tak nak dengar cerita saya zaman dulu lah, sebelum saya join SKV ni? Bisnes apa bang? Baru first time ni masuk. Okay, thank you. Saya jual produk kesihatan. Kenal tak Partnel? Partnel ni duta produk. So saya jual produk, company dia SKV. So duta dia Partnel. SKV ni dia jual produk untuk kencing manis. Lepas tu untuk kuruskan badan pun boleh. Lepas tu dia ada vitamin juga, kopi pun ada jual. Kan? Alright, semua ada masalah kewangan tuan. Cuma berani dengan tak nak berani keluar dari masalah tu. Alright, so saya cerita ni supaya bukannya nak bangga apa semua, cuma nak bagi inspirasi macam mana saya daripada orang miskin. Saya ni anak peneroka Felda tau. Saya asalnya anak peneroka Felda. And then memang duduk kampung, duduk Felda. Memang tak tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah lah saya belajar. And then saya kerja makan gaji. Lepas tu saya berniaga, jadi jutawan. Lepas tu melingkup. Tapi saya bangkit balik lah. Alright, siapa kat sini anak Felda? Siapa kat sini generasi Felda? Sekejap macam mana nak beli produk bang? Kena jual barang ke tuan? Of course lah, kita berniaga kan. Takkanlah kita beli barang tu kita sendiri pakai. Kena berniaga lah, kena jual. Tapi produk ni memang bagus. Memang bagus sebab apa? Dia jual produk kencing manis tau. Ini kencing manis ni dekat Malaysia ada lebih kurang 7 juta orang yang ada masalah kencing manis. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah kencing manis? Ada tak? Ataupun family dia? Ataupun ada tak kat sini sesiapa yang ada masalah berat badan? Perut buncit kan, badan besar kan. So SKV ni dia jual produk-produk untuk settlekan masalah tu. Alright. Felda Keratung mana? Saya Felda Keratung 3. Saya anak peneroka Felda Keratung 3. Kan. Ayah saya dapat jadi peneroka Felda tahun 1985. Alright. So kalau you ada family you yang ada kencing manis apa semua kan, better you jadi agent lah. Sebab apa? Produk ni memang sudah terbukti boleh membantu orang yang ada masalah kencing manis. Okay, saya cerita sikit macam mana saya daripada makan gaji apa semua kan. Alright. So masa saya bekerja tu, ya Allah, memang tak boleh tidur malam. Apa? Fikir, yelah gaji RM2,000, bayar kereta, motor, minyak, kad kredit apa semua, tolak. Duit dalam akaun tu mungkin tinggal 200-300 je. Lepas tu nak tunggu lagi gaji. Ya Allah, memang
memang seksa lah. Lepas tu kerja pula kerja government kan. Gaji kita kalau 2,000 macam tu lah. Bukannya ada OT ke tak kan. Tak ada. So saya memang tak boleh tidur malam. So siapa yang bekerja makan gaji, lepas tu dia ada banyak komitmen, lepas tu saya rasa sama lah, memang tak boleh tidur malam. Siapa kat sini yang gaji dia tak cukup, lepas tu tiap-tiap malam dia tak boleh tidur kan. Fikir macam mana ya, apa lagi nak buat kan. Mesti ramai kan. Tambah-tambah sekarang ni harga barang dah makin naik. Lagi terseksa kan. Tak 6 bulan lagi mungkin harga barang akan naik. So kalau you tak buat sesuatu sekarang ni, memang ramai orang akan jadi ada masalah kewangan lah. Sebab apa? Sekarang ni dah nampak dah tanda-tanda harga barang naik. Okay, gaji untuk hidup untuk bulan depan. Alright. Okay, thank you pada menonton. Thank you pada yang share video ni. Okay, so saya fikir apa benda aku nak buat. Dipendekkan cerita, saya pun buat bisnes kereta sewa. Masa tu tahun 2006 saya buat bisnes kereta sewa. Sebab apa? Saya bekerja kat universiti. Lepas tu saya nampak budak-budak student saya ni, diorang ni memang mencari servis kereta sewa. Sebab apa? Dia orang nak keluar beli barang apa semua kan. Kalau naik taksi mahal. Pergi taksi ambil RM30, balik RM30, RM60. Kalau naik bas ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. So masa tu tak ada orang buat servis kereta sewa. And then saya nampak permintaan. Lepas tu macam staff dekat universiti ni pun ada staff kontrak tau, yang kerja dia kontrak setahun 2 tahun kan. Lepas tu dia orang ni memang tak nak beli kereta. So dia orang mencari kereta sewa, tapi yang murah-murah je lah. So saya nampak peluang tu, and then saya start beli kereta saya sewakan lah, kan. So alhamdulillah bisnes tu mendapat sambutan. Sebab apa? Saya antara orang pertama lah buat bisnes kereta sewa dekat universiti dekat Sarawak, dekat Bintulu. Waalaikumsalam. Orang minum dah harga pula. Nanti you boleh tengok saya berjalan ni sejam lebih, saya steady je, kan. So saya minum produk ni. Kacau lah menatang ni. Sekejap. Ni produk yang saya jual, tapi ni air kosong je lah. Saya campur ni air kosong. UPM Campus Bintulu. Alright. Ni salah satu produk yang saya jual. Ini produk ni untuk kencing manis. Tapi kalau you tak kencing manis pun, you boleh minum untuk tenaga, untuk make sure you sihat. Ni macam baja kan. You minum ni memang kalau yang kencing manis, dia akan kawal kencing manis lah. Encik Wahid sekarang kat Sarawak ke? Saya dah pindah Semenanjung lah. Saya dah pindah kat Semenanjung. You ni boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Saya tak pakai mic tau. Saya just cakap macam tu je. Selamat pagi, moga murah rezeki. Okay, tunjuk sat botol ni. Ni botol dia. Ni botol dia, Fitech. Dia punya duta partner tau. Produk ni yang buat ni doktor tau, Dr. Syed. Founder dia doktor. Ada KKM, ada halal apa semua. Produk ni kalau you minum, kalau ada sesiapa yang ada kencing manis, you minum ni, InsyaAllah kencing manis dia akan sembuh. Kalau ada yang kaki nak kena potong, InsyaAllah daging tu akan tumbuh balik. This one. Alright. Selamat pagi. Okay, so saya pun alhamdulillah tahun 2006 saya buat bisnes kereta sewa. Saya beli kereta 2 biji, sewakan. Memang masa saya start tu, saya target saya nak kalau saya dapat untung RM300, saya dah syukur lah kan. Sebab apa? Nak beli barang dapur je. Tapi rezeki saya daripada situ permintaan tu banyak. Lepas tu saya kira macam kereta 2 biji je, student ramai, permintaan banyak. Lepas tu saya start ambil kereta orang lah. Saya start ambil kereta-kereta kawan-kawan saya, kereta tokeh Cina apa semua kan. So saya ambil, saya sewakan. So dekat situ saya punya profit untuk sewa kereta sebulan lah boleh dapat dalam 2,000. Gaji saya masa tu 2,000. Tapi gaji saya memang habis bayar hutang lah kan. So sekarang masa tu saya dah ada
income tambahan daripada bisnes kereta sewa. So saya punya keuntungan daripada bisnes kereta sewa tu sama macam gaji lah. Bang, berapa harga motor tu? Kalau you nak tahu harga, nanti saya bagi katalog. You klik dekat bio WhatsApp saya. Sekarang ni ada promosi tau. You klik dekat bio, you WhatsApp saya, nanti you masuk dalam grup Telegram. Sebab apa? SKV ni setiap bulan dia ada promosi. You masuk dalam grup Telegram, you nanti saya bagi dia punya katalog apa semua. Setiap bulan ada promosi. You boleh beli. So kalau you ada mak ke siapa-siapa yang ada kencing manis, you boleh beli. Tapi sebenarnya untuk kencing manis ni, dia ada step dia untuk you rawat. Okay, first kali dia ada untuk kencing manis ni, ada 3 produk lah yang you kena beli. First kali you kena beli ni, Nutra. Sekejap saya cari. You kena, ada tak saya bawa? Jangan saya satu dia actually untuk kencing manis lah, untuk kencing manis, untuk you sihat. Ni. First kali you kena minum ni. You kena minum ni serbuk tau. So yang ni untuk cuci usus. Kan, cuci usus. Tak kisahlah you ada kencing manis ke ataupun you ada masalah berat badan, you minum ni. Biasa minum pagi lah, petang you akan buang. Lepas you punya usus sudah bersih, barulah you minum ni. Baru you minum ni kan. Okay, sebab apa? Kalau you minum, makan ubat ke makan suplemen, tapi kalau usus you tu masih lagi kotor, kadar penyerapan tu dia jadi kurang lah. So untuk orang kencing manis ke, atau nak turunkan berat badan, ataupun you nak sihat, first kali you kena detox dulu. Detox, cuci you punya usus. Lepas tu barulah minum ni. Baru minum ni kan. Lepas tu macam orang kencing manis ni, dia masalah dia gula lah kan. So dia suka makan manis. So you kena ambil ni lah. Yang ni stevia. Alright. So yang ni kalau you minum ni, dia dalam ni dia ada kromium lah. Kromium. Lepas tu dia akan bantu bakar lemak lah. Saya dulu perut buncit tau. Macam-macam produk saya beli untuk kempiskan perut, tapi tak jalan lah. Tapi bila saya amalkan produk-produk daripada SKV ni, alhamdulillah lah, berat pun turun, perut buncit pun dah kempis kan. Okey. Berapa lama kena detox? Saya hari-hari saya minum. Saya minum kan. Cuma kalau saya travel tu saya skip lah. Kalau saya duduk rumah apa semua kan, saya minum lah. Sebab apa? Dia dalam ni, dalam yang ni, dia ada fiber tau. Allah. Dia ada fiber. So macam kita ni kurang makan sayur, kurang makan buah kan. So yang ni macam saya anggap ganti sayur dengan buah lah. Kan. Sebab apa? Fiber dengan fiber ni yang bagus. Yang dalam perut kita ni kan ada bakteria bagus kan. So kita duk makan manis, kita duk makan benda-benda yang tak bagus kan. Makanan proses kan. So dia akan membunuh bakteria yang bagus lah dekat dalam kita punya perut. So bila yang ni, dia ada makanan untuk bakteria dalam perut kita. So you boleh minum setiap hari ataupun you selang lah 2 hari kan. Alright, memang produk ni memang bagus lah. Okay, so sambung banyak pula kan. So kalau you nak tahu harga, you klik dekat bio WhatsApp saya. And then sekarang ni saya mencari siapa yang nak jadi ejen. The best you jadi ejen lah, dapat jimat sikit lah. Okay. So ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Jana pendapatan RM20,000 sebulan dalam masa 12 bulan. Kan. Saya sekarang ni saya join company ni pada bulan Februari. Dan sekarang ni alhamdulillah saya punya sale paling tinggi RM800,000 dan saya punya profit RM60,000. Ada tak? Kalau ada, you klik dekat bio WhatsApp saya. Lepas tu nanti you masuk dalam grup Telegram. Kan? So macam saya alhamdulillah lah, sambil saya guna produk. Saya tak jual tau, saya just kongsi je, saya just share je. Dan alhamdulillah sebulan saya punya sale RM800,000. And then saya punya profit paling tinggi boleh pergi sampai RM60,000. Nak tak? You nak tak? Guna produk, lepas tu kongsi je. Lepas tu bulan-bulan dapat RM60,000. Kan? Ada tak yang nak kan? Kalau nak, you klik bio WhatsApp saya. Okay, so saya cerita lagi.
And then so masa saya buat bisnes kereta sewa tu, alhamdulillah lah, permintaan banyak apa semua kan. Lepas tu saya punya profit pun sampai 2,000 sebulan. So duit gaji saya tu memang saya bayar hutang apa semua. Alhamdulillah settle. Lepas tu 2009 tu saya start beli kereta. Masa tu saya dah ada 20 biji kereta. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. And then 2011 saya berhenti kerja. Sebab saya tengok bisnes kereta sewa pun income sale pun dah 6 angka sebulan. Masa tahun 2010 tu saya dah ada 70 biji kereta. Sebiji kereta purata lah boleh sewa 1,500. 1,500 kali dengan 70, dekat situ saya punya total sale lah sebulan boleh pergi 100,000 lebih lah. So kat situ kira okey lah kan. Saya punya profit masa tu 30%, 40%. Kalau 100,000, paling-paling saya dapat 30,000, 40,000. Saya punya profit lah. Alright, lepas tu saya berhenti kerja. And then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. And then lama-lama customer saya makin ramai. Lepas tu banyak lah orang PM nak minta saya ajar buat bisnes kereta sewa kan. So dekat situ saya cakap, daripada aku ajar saja, baik aku ajar dia, ajak dia join saya punya bisnes. So dekat situ lah 2011 saya start buat program licensing. Dia macam franchise lah. Saya ajar orang buat bisnes kereta sewa, saya sediakan sistem, saya bagi semualah, maknanya saya bagi semua. And then dia orang run je. Saya just ambil 2.5% daripada sale dia, macam royalty dia kan. So daripada situ saya punya bisnes tu berkembang. Dapat asalnya saya buat bisnes tu dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu dia berkembang sampailah saya ada cawangan satu Malaysia. So bisnes saya kira macam sampai tahun 2015 tu, itu bisnes yang kira macam memang buat duit lah. Sebulan, tiap-tiap bulan saya boleh simpan 10,000 kan dekat ASB kan. Memang boleh beli property apa semua kan. Saya daripada kerja makan gaji, hutang keliling pinggang, struggle, and then saya buat bisnes kereta sewa, and then saya jadi jutawan, dan saya kira hidup okey lah kan. Waalaikumsalam. So itu cerita saya. Tapi selepas 2015, sebenarnya itulah zaman kejatuhan saya. Orang cerita pasal naik kan, tapi orang tak nak cerita tentang kejatuhan. Ada tak nak dengar tentang zaman kejatuhan saya? Kan? Ada tak? Kalau you nak join team saya, nak jadi ejen saya, you klik dekat bio WhatsApp saya. Modal dia RM65.40 untuk Semenanjung. Sabah Sarawak RM72.90. Singapura 81. So produk ni boleh dijual di Malaysia dan juga Singapura. InsyaAllah lah coming soon Indonesia. Ceritalah bang, mari. Okay, so tapi saya cerita ni bukannya saya nak salahkan siapa-siapa. Salah diri saya lah. Saya tak ada ilmu kan. Alright, so masuk tahun 2015 tu, kira masa 2014 tu saya punya total sale company dalam 4 juta setahun. 4 juta kan. Lepas tu bila masuk tahun 2012, kalau you ingat masa tu kan GST diperkenalkan. Saya tak salahkan GST. GST ni memang bagus lah. Company kena bayar 6%. Lepas tu duit tu digunakan untuk bagi dekat rakyat kan. So benda tu bagus. Tapi kesan kepada company kecil macam saya ni, kira kecil lah kan. Sebab apa? Saya memang tak ada main job-job kerajaan. Memang tak ada kira saya memang bisnes saya open market. Tak ada pergi masuk job-job kerajaan, dapat kabel, tak ada. Saya memang pure punya bisnes, open market. Kita buat marketing, customer datang sewa kereta. So kita harga tu ikut market punya demand lah. Saya memang kira bersaing secara sihat lah. Tak ada yang jenis pergi jumpa government ke, dapat kontrak ke, tak ada. Kan? So saya punya margin tu tak adalah besar mana kan. Alright. Lepas tu pada tahun 2015, tahu macam mana pula kan, kerajaan umumkan GST. Saya pun okey lah, patuh lah kan. Okay. Masa sebelum GST tu, saya punya bisnes tu very simple. Orang sewa kereta, kita keluar resit, and then setiap tahun kita kira lah berapa kita punya sale, berapa kita punya cost, berapa kita punya untung. Just bayar je cukai. Very simple, tak payah ada sistem yang canggih, tak perlu ada pekerja yang ramai. Very simple. So cost pun rendah. Tapi bila GST je, first kali saya kena beli sistem.
Sistem tu pula, kalau you satu user, murah je. Tapi kalau saya ni ada banyak lisensi, saya ada banyak cawangan. So setiap cawangan tu kena ada dia punya account. So setiap account tu kena bayar. So makin banyak saya punya cawangan, makin banyak saya kena bayar. So setahun untuk saya bayar sistem tu 12,000. Dulu tak ada, pakai access pun okey kan. Zero kan. Tapi lepas GST tu, saya kena bayar sistem tu saja 12,000 setahun. Alright. Lepas tu bila GST je, dia punya kerja tu banyak. Dulu macam business tu very simple lah. Tapi bila GST tu, sebab apa, macam orang sewa kereta ni dia bayar macam-macam. Ada yang bayar cash, ada yang bayar transfer, ada yang pakai kad kredit, ada yang pakai cek. So payment tu macam-macam. Lepas tu ada, kalau pakai kad kredit, dia ada transaction fee lah, segala mak nenek kan. So bila GST je, duit semua tu memang kena masuk dalam company. And then kita kena keluar tax invoice. Lepas tu kita kena bayar lah GST berapa. Lepas tu kita kena kira pula macam duit tu bukan semua duit saya tau, duit lisensi. So kena kira lah, lisensi ni pula kena submit claim. Lepas tu kita kena proses apa semua. And then barulah kita release. So dulu lisensi ni duit dia cepat kan. Dia sewa kereta, customer bayar, on the spot dia dapat duit. Kadang-kadang belum sewa lagi dia dah dapat duit. So duit tu cepat. And then lisensi saya ni bukan orang kaya, kebanyakannya sama macam saya je, yang struggle kan, ada masalah kewangan. Tapi bila GST je, duit tu jadi lambat. Sebab apa? Duit kena masuk account dulu, and then kita kena buat tax invoice. Lepas tu kita kena check berapa transaction fee, kita kena bayar GST. Lepas tu dia orang pula kena submit claim. Lepas tu nak kena proses apa semua. So pompah-pompah habis-habis 10 hari. 10 hari baru dia dapat duit kan. So dekat situ dia kerja banyak, payment lambat kan. Kan. Lepas tu macam dulu yang uruskan bahagian kewangan tu isi saya je. Isi saya seorang je. Sebab business tu very simple. Tapi lepas GST je, isi saya hari-hari menangis. Hari-hari menangis sebab apa? Kerja tu banyak sangat. Menangis banyak sangat. And then orang duk kejar dia, minta payment apa semua. And then dia nak settlekan tax invoice, nak settlekan semua, banyak sangat. So masa tahun 2015 tu kita punya total sale 5 juta. 5 juta satu bulan, lebih kurang 400,000, 500,000 sale. Isi saya seorang nak handle memang tak boleh. Memang dia depress gila. Banyak gila kan. Okey. Bang, lepas kita daftar 72 tu, kita makan komisen dengan SKV ke bang? Lepas daftar tu kena jual lah produk lah. Kena jual produk lah. You daftar, you tak jual, you tak dapat lah kan. Macam yang kat Siti Nokia tu, dia daftar, lepas tu dia jual produk. Lepas tu kalau ada siapa-siapa nak jadi ejen, join dia. Kan. So sekarang ni dia punya sale sebulan dalam 50,000 lebih lah. Kan, dapatlah komisen. So dalam 4 bulan tu dia punya profit dia dalam 22,000. Mana-mana bisnes pun you masuk, you kena jual produk. Tapi you janganlah pening kepala otak you kan. Kalau you masuk, you nak fokus duit, memang duit tu tak dapat. So macam SKV ni, macam saya tak jual produk kan. Saya just guna produk, and then saya kongsi lah. Orang beli tak beli, itu nombor 2. Yang penting saya sampaikan. Kan. Lagi banyak duit, pekerja bukan boleh percaya kan. Alright. Saya jalan kaki je ni. Kalau produk tak jalan, dia SKV ni, dia memang SKV dia tak benarkan ejen dia pegang produk. Kalau you nak beli produk banyak-banyak pun tak boleh. Kan, memang dia macam dropship. Saya tak pegang produk pun. Ejen tak perlu pegang produk. You daftar, and then macam nanti lepas daftar tu HQ akan bagi training. Training 5 hari. Lepas tu HQ akan masukkan you dalam group Telegram. Lepas tu HQ pun ada macam video tutorial, you kena tengok, you kena faham tentang produk, you kena faham tentang sistem. Lepas tu HQ pun dia akan bagi bahan marketing, video, poster apa semua. So you gunakan video-video tu, you share je dekat you punya media sosial. Kalau ada orang nak beli kan, so you submit order tu melalui sistem, and then HQ yang akan hantar. So tak ada risiko, you tak payah pegang barang. Kan, faham tak? Dia macam dropship. Alright. Yeah, betul. So business ni memang sekarang ni SKV dia punya jualan dia
jualan dia setakat ni lah 80 juta lebih. Kan. Saya punya leader saya paling tinggi, dia punya jualan dia sebulan 9 juta. Kan. Dia seumur hidup. Tapi dalam setahun tu you kena buat sale lah. Kalau you daftar, you tak buat apa-apa, automatic you punya keahlian tu akan kira macam terminate lah. You tak aktif kan. Setahun tu you kena sama ada jual produk, beli produk dalam 2,000. Sebulan tu maybe you kena spend lah. Macam saya daftar je, bulan pertama je saya dah buat sales 10,000. Kan. Margin SKV untung berapa? 40%. 40%. Tapi dia punya sistem ni dia very unique. Commission tu kalau you punya sale tu bawah RM1,000, kalau you punya sale bawah RM1,000, you punya commission tu 10%. Kalau you dapat buat sale RM1,000 ke atas, you punya commission tu naik jadi 15%. Lepas tu kalau you dapat buat RM3,000, commission naik jadi 25%. Kalau you dapat buat sale RM10,000, naik jadi 30%. Kalau you dapat buat 30,000, 35%, 70,000, 37%, 150,000, 40%. Tapi you jangan ingat, banyaknya sale. Tak. Dia itu dikira group sale. Macam saya hari ni berapa? 8 bulan. Hari ni 8 bulan. So dekat bawah saya ni ada 500 ejen. So total sale, group sale saya bawah saya ni setakat semalam 190,000. Bukan saya seorang. Saya punya personal sale baru 5,000. Kan? Biasa satu produk harga berapa? Okay. Dia produk dia ni dia bermula daripada RM30. Kopi, kalau you nak fokus jual, masa saya join tu saya fokus jual kopi je. Kopi ni satu kotak ada 20 sachet, RM30. Dia ada RM30, ada RM60, ada ada RM100, ada RM180. Paling tinggi harga produk RM180. Lepas tu dia ada juga promosi combo. Beli dua dapat murah. So SKV pun tiap-tiap bulan dia ada promosi. Kan. Okey, kalau siapa-siapa yang nak info, nak katalog ke, you klik dekat bio WhatsApp saya. Nanti you join group Telegram. Okey, produk ni dia yang saya suka. Satu, dekat luar sana ramai orang yang perlukan. Kalau cerita pasal kencing manis ni, cerita pasal gemuk ni, memang dekat luar sana berlambak orang yang ada masalah tu kan. Okey, lepas tu produk dia ni, repeat order dia tu tinggi. Sebab apa? Kalau orang tu dah gemuk, kalau orang tu dah ada kencing manis, memang dia akan beli. Okey. And then macam orang yang, kalau you kenal orang kencing manis kan, orang kencing manis ni dia masalah dia adalah dia terpaksa makan ubat terlalu banyak. Ada tak sesiapa yang kenal orang yang kencing manis? Dan orang kencing manis ni biasa dia makan ubat tu bukannya makan sebiji dua. Dia makan ubat tu dah jadi macam makan nasi lah. Satu hari ada saya punya kawan kena kencing manis. Dia kata satu hari dia kena makan 20 biji ubat. Kan? 20 biji. So orang macam ni memang dia tak larat. Sebab apa? Makan ubat terlalu banyak pun dia boleh settle lah dia punya masalah tu, tapi dia bagi long term effect. Dia jadi lemah kan, berat badan dia naik. Lepas tu tambah yang jenis kena suntik insulin kan. Itu lagi. Orang kencing manis bila dia suntik insulin, dia badan dia jadi akan jadi gemuk. Bila gemuk tu macam-macam lah, dengan kolesterolnya, dengan darah tingginya. Last sekali kena buah pinggang lah. So SKV ni dia buat produk ni diperbuat daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Kan? Diperbuat daripada buah-buahan. So macam saya ada dengar seorang doktor ni, dia cakap sebenarnya kalau nak hidup sihat, kita follow je apa yang Al-Quran cakap kan. So dalam Al-Quran cakap makanlah buah-buahan, makanlah tumbuh-tumbuhan kan. Tak ada pula dia suruh kita makan ubat-ubat kimia. So SKV ni dia mengambil pendekatan dalam Al-Quran. So produk-produk dia ni semua diperbuat daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi macam ada buah-buahan tu
dia ada macam nutrien yang sangat bagus. Tapi contoh macam ni kan, macam Phytech ni. Phytech ni dia perbuat daripada buah manggis. Tapi buah manggis tu, bahagian dia yang paling bagus adalah dia punya kulit. Kulit dia yang paling bagus. Tapi mana ada orang makan kulit manggis kan? So SKV ni dia ambil bahan-bahan buah-buahan tu, dia pilih buah-buahan tu yang kandungan nutrien dia tinggi, and then dia proses, and then dia buat dalam bentuk ni. So kalau you minum ni, macam anak saya dulu masa kita orang pergi Mekah kan, kaki dia kena gigit tak apa kan, lepas tu gatal kan. Lepas tu saya pun pergi farmasi sapu buat kan, tak lega. Lepas tu dia jadi macam kudih kan. So lama-lama kudih tu makin besar kan. Lepas tu saya bagi ni dekat dia, kudih tu lega. So benda ni dia macam repair sel, kan. So produk dia memang alhamdulillah lah, cuma ramai orang tak tahu. And then SKV ni founder dia tu dia punya duta partner. Partner ni dia duta seumur hidup. Jarang tau macam artis-artis ni, selebriti nak jadi duta. Biasanya diorang ni kontrak setahun 2 tahun kan. Tapi partner ni duta seumur hidup. Sebab apa? Dia nampak SKV ni boleh bantu ramai orang. So dia tak kisah, dia sanggup jadi duta seumur hidup, tak bayar pun tak apa. Sebab apa? Partner ni nak bantu ramai orang kat luar, makcik-makcik kan, tok-tok apa semua dekat luar sana yang ada masalah kencing manis. Sebab apa? Banyak feedback yang dia dapat. So you tak payah risau, produk ni memang insyaAllah memang boleh bantu ramai orang. Kalau you ada masalah kencing manis kan, so you WhatsApp saya, InsyaAllah kita boleh bantu. Kalau you pergi jumpa doktor, memang doktor ni bagi ubat lah. Bagi ubat kan. Lalah kena apa? Kena dialisis kan. By the way abang nak pergi mana? Saya jalan je ni. Saya memang pagi-pagi morning walk. Saya cerita sikit lah. Saya sekarang ni saya tak kerja dengan siapa-siapa. Saya kerja sendiri je. So saya alhamdulillah dari segi kesihatan, lepas tu kewangan pun dah makin okey. Lepas tu saya ada masa. Ada tak sesiapa yang nak sihat, nak ada duit, yang nak ada masa? So macam saya memang kerja sendiri. Saya memang tak kerja dengan siapa-siapa. So orang lain sibuk pergi kerja, saya jalan lah. Tak ada kan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak ada kebebasan, kan? Kalau nak, you WhatsApp saya. Alright, ada lagi soalan tak? Kerja sendiri. So saya daripada tahun 2011 lagi saya dah berhenti kerja. Saya kerja sendiri je. Tapi naik turun tu biasa lah. Alright. Kalau siapa-siapa nak, saya target siapa-siapa yang join saya ni, saya nak bantu dia buat profit RM20,000 sebulan. Kan? Tapi kena rajin lah. Kena rajin lah. Lepas tu kena macam SKV ni, boleh dikatakan 80% SKV dah sediakan. Produk SKV dah sediakan kan. Training SKV sediakan, bahan marketing dah sediakan, duta pun dah ada, sistem pun dah ada. 80% SKV dah sediakan. Kerja kita macam you tak payah fokus nak jual sangat. Macam saya tak fokus jual. Saya just guna produk and then saya share. Tapi dia ada strategi lah. Ada strategi. Dan alhamdulillah, saya sebulan saya boleh buat sale dalam RM800,000. Tapi sale tu group sale lah. RM800,000 saya punya profit RM60,000. And then saya punya agent paling tinggi, dia punya profit RM50,000. Tapi agent saya ni saya tak pandai ABS, saya tak reti. Tapi agent saya ni dia memang pandai ABS lah. So dia malas nak buat live macam ni kan. So dia guna ABS. Macam saya tak reti. So terpulang lah. Kalau you pandai ABS ke IGX ke, you buat. Kalau you tak pandai, you buat macam saya lah. Saya zero cost marketing lah. Zero cost marketing. Alright, nanti saya nak share dengan you all apa 5 benda yang saya buat yang membuatkan saya dapat buat sale RM800,000. Ada tak nak tahu? Kan. So saya cerita lagi sikit pasal saya. And then 2015 kena GST, dengan kena bayar sistemnya, dengan kena hire pekerjanya. Lepas tu saya punya lisensi start macam keluar daripada company kan. Dia orang tak nak duduk bawah company saya. Sebab apa? Susah lah. Dulu elok-elok bayar 2.5%, sekarang ni dah kena bayar macam-macam lah. So dia punya margin tu jadi kecil. So banyak lisensi saya keluar, tak nak duduk bawah saya lah.
So dekat situ saya punya company mula kehilangan income lah. Lepas tu dengan macam-macam lah, dengan KWSP-nya, dengan SSM-nya, dengan penalti ni, LHDN-nya. Memang saya lepas tahun 2015 tu, saya nak ambil gaji 5,000 pun dah tak boleh dah. Sebab apa? Komitmen tu dah jadi banyak. Lepas tu nak kena bayar penalti ni, nak bayar segala mak nenek kan. Memang dah tak nampak duit dah lepas 2015 tu. Lepas tu, tapi tak apalah, saya usaha bayar juga. Bila masuk tahun 2020, kena Covid kan. Terus saya punya bisnes jatuh terduduk, lingkup terus kan. Bisnes tu dah struggle lah dengan segala komitmen tu. Lepas tu kena Covid terus ditidurkan terus. Terus lingkup kan. Lepas tu saya pun cubalah jual produk, jadi stokis produk apa semua. Tapi saya tak pandai, memang tak ada pengalaman. End up bisnes tu rugi. And then saya punya pekerja pun semua berhenti kerja. And then saya kira macam start balik pada tahun ni lah, 2021. So dalam keadaan saya bisnes kereta sewa tak jalan, staff semua berhenti kerja, bisnes jual produk rugi. Lepas tu saya pula duit saving makin habis. Lepas tu saya pula dah start kena saman. Sebab apa? Saya tak boleh bayar hutang kan. Yelah PKP dekat 2 tahun kan, mana ada income. Nak bayar hutang pun dah tak boleh, kena saman kan. So saya jatuh, kira kalau saya tak runding tu saya boleh jatuh bankrupt lah. Kalau nak ikutkan hutang tu boleh jatuh bankrupt. Tapi yang hutang tu company saya, bukan saya. Kalau nak ikutkan boleh sampai ke level bankrupt. Saya nak join macam mana? Okay, nak join, you klik dekat bio saya, WhatsApp saya nanti saya bagi link Telegram. You join dalam group Telegram tu, nanti isteri saya bantu kan. Trading crypto tak ada rugi. Saya tak pandai, tak semua orang pandai trading crypto kan. Saya tak pandai, saya pun ada juga tak reti aku. Saya ni orang tua kan, tak pandai sangat kan. So saya memang lebih suka real business. Kita jadi ejen, kita jual produk, kita dapat duit kan. Itu real business. Crypto ni saya tak reti. Nak kena tengok Bitcoin lah, segala mak nenek sistem kan. Tak reti saya. Saya ada masuk robot apa tak. Lepas tu kawan saya setting, lepas tu dah habis setting, dah bertukar. Saya dah tak reti kan. Duduklah kalau minum. Okay. Saya nak exercise ni. Okay. Alright. So bila bisnes saya kira macam tahun 2020 tu adalah macam ujian kepada saya lah. Bisnes kereta sewa tak jalan. Lepas tu pekerja pun berhenti kerja. Lepas tu jual produk pun rugi. Lepas tu kena saman lagi, duit saving pun nak habis kan. Lepas tu tapi saya masa tu saya macam marah juga lah. Ya Allah, kenapalah kau uji aku? Kenapalah kau buat macam ni kan? Kenapa aku diuji macam ni? Sebab apa? Saya rasa saya tak ada buat salah. Saya banyak bantu orang, saya solat, saya bersedekah, zakat apa semua. Tapi kenapa saya diuji macam ni? Kan? Kenapa? So macam saya tak puas hati lah kan. Biasa lah, tak puas hati kenapa diuji kan. Saya macam orang cari saya, nak cari duit apa semua. Saya dah, bisnes saya memang dah jatuh lingkup semua dah. And then kalau nak ikutkan kira macam level bankrupt lah. So saya macam, ya Allah, kenapa kan? Saya macam nak gila masa tu. Macam nak gila, rasa nak marah, rasa kenapa apa salah aku kan? Apa salah aku kan? Lepas tu saya macam, ya Allah, lalas. Tapi ada saya ada terdengar satu video ni, seorang ni ustaz cakap, dia kata kadang-kadang kita ingat kita jatuh ni Tuhan tak sayang kita. Kita jatuh ni sebab Tuhan nak uji kita. Kan? Tapi sebenarnya jatuh tu sebenarnya itulah yang terbaik untuk engkau. Itulah rahmat untuk engkau. Saya cakap, betul juga kan? Betul kan? Kita ingat kita jatuh ni ini bala. Ini ni dulu kau jahat kan, aku balas kau kan. So kita ingat apa, jatuh ni bala lah, apa Tuhan nak hukum kita kan. So saya fikir macam tu. Tapi bila saya dengar video ustaz ni, dia kata kadang-kadang Tuhan bagi kita jatuh tu
itulah yang terbaik untuk kau. Kan? Itulah rahmat aku ke? Itulah rahmat untuk kau. So, bila saya join SKV, barulah saya nampak rahmat tu. Okay, nak tahu tak kenapa saya cakap saya jatuh tu adalah satu rahmat? Jatuh tu satu rahmat kan? Sebab apa Ustaz dia cakap? Tuhan jadikan hujan. Hujan daripada langit jatuh ke bumi. Orang tak kata itu bala. Orang tak kata hujan tu hukuman. Kita kata hujan tu hujan rahmat. Hujan turun ke bumi membawa rahmat kepada ramai orang. So saya tangkap benda tu. So sebenarnya aku jatuh ni, sebenarnya mungkin Tuhan nak jadikan aku ni sebagai rahmat, bagi kebaikan kepada ramai orang. So memang bisnes saya memang jatuh, terduduk, terciduk semua langsung. Hampir-hampir bankrupt kan. Income langsung tak ada tuan-tuan. Saya macam nak gila dah masa tu kan. Tapi bila saya jatuh sebenarnya saya dah lama nak keluar daripada bisnes kereta sewa. Memang dah keluar, tapi saya tak nampak jalan macam mana. Sebab apa, kita dah buat bisnes tu dah lama. So tiba-tiba kita nak pergi buat bisnes baru, dia jadi macam aku dah buat bisnes ni dah lama kan. Lepas tu tiba-tiba nak buat bisnes baru, so nanti nampak tak fokus. So tak boleh, tak ada jalan keluar. So dekat luar sana sebenarnya ramai business owner yang dia ada masalah macam ni. Ada tak sesiapa yang berniaga? Sebenarnya bisnes dia tu dah struggle, tapi dia tak ada jalan nak keluar. Macam saya buat bisnes kereta sewa. Masa saya buat tu, saya suka jumpa orang kan. Saya suka bantu orang. Saya suka cuci kereta. Saya suka ada banyak kereta. So ada part yang kita suka. Tapi bila bisnes tu berkembang, kita kena manage banyak benda. Kita kena manage pekerja, kita kena manage cukai, kita kena manage macam-macam, marketing, kena pergi belajar apa semua. So masa kita start bisnes tu, kita suka satu part kan. Tapi bila bisnes tu berkembang, banyak benda yang kita nak kena fikir. So macam cukai apa semua tu saya tak suka. Account saya tak suka. Saya just suka beli kereta, jumpa orang, tolong orang. Saya suka macam tu kan. Tapi nak uruskan pekerja, nak uruskan account, nak uruskan cukai, saya tak suka. So tapi saya dah terperangkap dengan bisnes tu, tak boleh nak keluar. Tapi bila bisnes saya jatuh je, itulah jalan keluar saya. Ada tak kat sini business owner? Masa you buat bisnes tu kan, you suka satu part je. Kalau you suka buat kuih kan, you suka kan, you hanya suka dekat part tu je. Tapi bila bisnes tu berkembang, banyak benda you kena fikir. Nak fikir pasal pekerja, nak fikir pasal LHDN, nak fikir pasal marketing, nak pergi belajar, branding semua, banyak benda. So benda-benda tu, ada benda yang you tak suka. So bila you terpaksa buat benda yang tak suka, itulah macam-macam. Macam saya tak suka bahagian akaun, saya tak suka cukai. Lepas tu yang saya kena penalty tu kan. Saya kira macam biar je benda tu. Bila kita leka benda tu, dia kena lah kan. Saya kena penalty 2015 dengan LHDN 230,000. Lepas tu saya merayu penalty naik jadi 270,000. Bengong betul. Aku dah lah nak ambil gaji 5,000 sebulan pun dah tak boleh. Tiba-tiba kena bayar penalty 270,000. Lepas tu kena buat installment pula tu 7,500 sebulan, selama 36 bulan, 3 tahun. Bengong betul. Aku berniaga dah lah macam-macam segala mak nenek nak kena bayar. Tiba-tiba buta-buta je kena bayar penalty LHDN 7,500 sebulan, selama 36 bulan. You rasa apa? Kan, aku nak ambil gaji 5,000 pun dah tak boleh dah. Kan, memang jahat gila. Itulah perompak kan. Perompak berlesen kan. Macam-macam lah. Tak ada, saya jalan dari rumah je. Rumah saya ni tak ada orang pun. Orang lain sibuk pergi kerja, saya jalan lah. Kan, saya jalan kaki ni, jangan nampak jalan kaki. Bila saya jalan kaki, InsyaAllah satu hari saya punya save memang boleh pergi sampai 20,000. Saya jalan kaki ni satu hari, saya punya untung, profit, orang beli produk, orang jadi ejen apa semua, alhamdulillah satu hari boleh dapat dalam 2,000. You nak tak sambil-sambil jalan ni,
you cerita pasal hidup you, and then you dibayar RM2,000 satu hari. You nak tak? Saya rasa bukan saya seorang je, banyak lagi yang business owner yang kena kan. Banyak, memang banyak. Bukan saya seorang, ramai lagi kan. Tak tahulah, memang kerajaan kita dah gila kan. Saya bukan nak cerita pasal politik, memang kerajaan kita memang dah gila sekarang ni kan. So, aduh, kita lah rakyat jadi mangsa kan. Saya untung 2015 pun dah bukannya banyak mana. Lepas tu dia kena gila betul. Lepas tu company pun dah nak melingkuk je ni, macam mana nak bayar lagi. Alright, tak apa. So saya pun memang so cerita pasal rahmat tu. So macam sebelum masa saya jatuh tu, saya anggap ni Tuhan tak sayang aku, Tuhan nak hukum aku, mungkin ada dosa, mungkin ni bala kat aku apa semua kan. Tapi saya fikir macam tu. Tapi sebenarnya bila saya dengar ustaz tu cakap, you jangan anggap ni bala, jangan anggap Tuhan tak sayang you, jangan anggap macam tu. Sebenarnya apa yang Tuhan bagi tu adalah terbaik untuk you. Terbaik untuk you kan. So itulah rahmat untuk you kan. So saya pun bila dah jatuh tak macam mana, saya contact balik. Saya contact balik saya punya kawan sini, sebenarnya senior saya lah dekat sekolah menengah. Langsung tak pernah mesej dia apa semua, tak pernah mesej apa semua. Memang kawan, tak pernah mesej kan. Tapi bila saya jatuh tu, saya macam ternampak balik dia. And then saya dapat info dia ni ejen lah. Dia ni ejen SKV daripada tahun 2017. So saya impresskan dia sebab apa, dia start dia join tu kira macam kawan saya ni, nama dia Kak Nini tau, Kak Nini. So Kak Nini ni, dia masa sekolah menengah dia senior saya kan. Lepas tu habis sekolah menengah, dia pun sambung belajar. And then dia ni kira dia minat bahagian account lah. So dia sambung belajar masuk universiti, and then dia bekerja dengan company lah. Sampailah dia bekerja dekat satu company, besar jugalah company tu, FGV. Kak Nini ni dia bukan calon-calon orang, dia kerja dekat FGV. So dia punya jawatan tu kira nak sama macam director lah. Dia orang besar dalam FGV kan. Gaji pun dah 5 angka sebulan kan. Tapi Kak Nini ni sebenarnya asalnya dia kata dia tak minat berniaga. Dia mentality dia nak kerja, makan gaji, and then kira macam jadi CEO lah dalam company kan. Itu dia punya mindset. Dia tak minat berniaga. Dia punya kepala otak dia nak kerja, makan gaji dia. Sebab apa, dia kerja kat FGV pun gaji dah besar dah kan. Lepas tu macam FGV pun nak lantik dia jadi director, nak manage anak-anak syarikat FGV ni. You tahu tak FGV tu apa? Tahu tak FGV? Felda Global Venture. Besar kan benda ni. Ada lagi ke dengar saya punya cerita ni? Semua diam ni. FGV Felda, dia kira macam Felda ni. FGV ni kira macam atas lagi pada Felda kan. Ada tahu siapa tak tahu, jangan duduk Malaysia. FGV. Alright, FGV. So Kak Nini ni dia kerja FGV. So memang dia tak minat berniaga. Dia kata dia tak minat berniaga. Tapi suami Kak Nini ni, Tuan Syed, dia orang ni beza umur dengan saya setahun je. Tuan Syed ni dia minat berniaga. Minat berniaga kan. Tapi Tuan Syed ni dia berniaga macam-macam, dia berniaga semua tak jadi. Berniaga rugi. Berniaga kena tipu. So sampailah macam Tuan Syed Azam ni dia berhenti kerja. Lepas tu dia nak buat bisnes. Tapi bisnes dia tu memang tak nampak duit. Dia pernah buka company, uruskan akaun company apa semua. Orang tak bayar apa semua. So macam berniaga tak jadi. Lepas tu bila bisnes tak jadi, yang Kak Nini ni lah yang support dia kan. Makan minum apa semua, Kak Nini yang support. So macam Kak Nini ni dia bengang. Sebab apa? Yelah, dia dah kahwin dengan Tuan Syed ni. Dia tak kisah pun laki dia, sebab laki dia memang minat bisnes kan. Dia tak kisah pun laki dia buat apa. Tapi orang start mengata laki dia makan duit bini. Tengok laki kau tu kan, berniaga dah lah tak pandai kan. Lepas tu
makan minum semua kau yang tangguh kan. Malu lah kahwin lelaki macam ni. So Kak Nini dia bengang orang hina lelaki dia. Kan. Walaupun Kak Nini ni orang besar kan, dah kerja besar, gaji dah besar, walaupun suami dia ni dalam bisnes gagal kan, dia tetap hormat suami dia. Dia marah bila orang hina suami dia kan. Sebab apa, suami dia ni memang minat berniaga tapi tak ada ilmu apa semua, berniaga rugi tak jadi kan. Alright, siapa kat sini yang ada suami dan orang hina suami you? Kan, ada tak? Kalau macam perempuan walaupun suami dia teruk macam mana pun, kalau orang hina suami dia, dia tak boleh. Betul tak? Betul ke? Kalau perempuan isi teruk macam mana suami dia pun, kalau orang hina suami dia, dia tak boleh. Kan, dia marah kan. Ada tak kat sini? Betul. Itulah Kak Nini. Orang hina suami dia, orang cakap laki dia makan duit bini, tak kerja, loser, berniaga tak pandai apa semua. So dia marah betul. So dia nak buktikan suami dia boleh berjaya. So apa yang Kak Nini buat? Kak Nini ni dia ada duit kan, gaji besar. So dia pun dia ada kawan dia ni sedang mencari ejen nak jadi stokis kan. So dia kata okay, dia keluar duit, dia keluar modal berapa ribu tah masa tu, 5,000 kot. Dia keluar modal 5,000, terus dia sign up jadi stokis satu produk lah. Okay, so konon-kononnya dia keluar modal tu nak bagi suami dia urus lah. Okay, so dia dah jadi stokis. Nak tahu tak apa jadi lepas tu? Ada tak nak tahu apa yang jadi lepas tu? Lepas dia dah keluar duit 5,000, dia dah jadi stokis, barang pun dah dapat. Dia ingat konon-kononnya dia nak suruh suami dia urus lah. Nak tahu tak? Tengok juga bang, jalan bang, risau terkeluar Malaysia. Kan? Okay, so apa yang berlaku? Dia orang tak boleh jual produk tu. Dia tak boleh jual. Produk tu dia kata kira duduk simpan belakang pintu. Sebab apa? Dia ingat dia beli produk tu, lepas tu orang berebut-rebut lah nak beli. Tapi dia orang tak reti nak jual. Kan? And then founder tu pula tak reti nak ajar macam mana ejen dia nak jual. Founder ni pandai buat produk je, nak jual tak reti. So stok tu macam tersadai kat rumah kan, tak boleh jual. Alright, tapi macam aku ni pelik betul. Jumpa duit RM20. Hari tu saya jumpa RM100. Aku ni murah rezeki betul. Jalan-jalan jumpa duit jumpa duit RM20. Nanti nak sedekah ke masjid. Ya Allah. Jalan-jalan jumpa duit. Jangan ambil. Jangan ambil. Sayang lah, nanti nak sedekah ke masjid. Nanti boleh sedekah lah ke masjid kan. Bang, bagi saya nak buat duit minyak motor. Jangan sedekah, tak boleh sedekah. Saya kalau duit-duit macam ni, saya pergi masjid lah bagi kan. Sayang kalau tidak, masuk longkang je duit ni. Hari tu jumpa duit RM100 kat hotel. Saya nanti saya nak pergi pergi mana-mana masjid lah, sedekah lah. Okay. Tak boleh sedekah. Lepas tu duit tu nak buat apa? Kalau saya biar, sayang lah duit tu. At least boleh lah juga masjid beli beras ke apa kan. Boleh kan? Boleh, alright. Ni rezeki kan. Okay dah. Okay, so sambung. Nak dengar lagi cerita Kak Nini ni. Okay, lepas 100 hari tu baru boleh sedekah kat masjid. Boleh je sedekah, insyaAllah. Boleh je bang, tak haram pun duit tu jumpa. Bang, sambung cerita Kak Nini. Okay, sambung cerita Kak Nini. Okay, so and then macam founder produk ni bukan founder SKV tu. Masa Kak Nini join, dia join company lain. So founder ni bila dia tengok dia punya stokis tak boleh jual produk tersangkut apa semua. So founder ni pun pergilah belajar FBX. So founder tu habis belajar, founder dia apply apa yang dia belajar. Alhamdulillah founder dia boleh jual. So founder Kak Nini ni pun panggil lah dia punya stokis-stokis, ajar FBX. So itu cerita pada tahun 2016 macam tu lah, 2016 kan. So dia orang ni pun semua buat FBX. Masa tu FBX murah tau. Murah. So kalau buat sikit pun memang meroket lah. So alhamdulillah lah stok dia tu terjual. Lepas tu demand tu banyak kan. Banyak. And then kira macam
sebulan tu lah dia punya sale tu boleh dapat dalam 100,000 lah kat Nini kan. Asalnya dia orang ni tak tahu berniaga, lepas tu dia orang guna FB ad, and then sale tu naik 10,000, 20,000 sampai tiap-tiap bulan 100,000. Alright. And then kat Nini ni kira pandai lah FB ad. Dia memang power FB ad. So Kak Nini ni satu hari nak dijadikan cerita, Kak Nini founder SKV ni, Puan Gatika, jemputlah Kak Nini ni untuk buat sharing kan. Sebab apa, Kak Nini ni dia jual produk lain. Produk yang dia jual tu hampir sama lah, produk kesihatan juga. So founder SKV jemput Kak Nini ni minta sharing lah, apa benda yang dia buat, macam mana sale dia daripada zero apa semua. So Kak Nini ni datanglah office SKV, ceritalah marketing macam ni, AB ad macam ni, bla bla apa semua kan. So lepas habis dia bagi sharing tu, so Kak Nini pun tanyalah pasal SKV kan. Tanya pasal SKV. So masa tu Puan Gatika, Dr. Syed lah, Dr. Syed ceritalah SKV, produk dia bla bla macam. So rupa-rupanya Kak Nini ni, ayah dia ada masalah kencing manis tau. Ayah Kak Nini ni orang Kelantan. Siapa kat sini orang Kelantan? Okay, panjang cerita ni, you boleh dengar lagi ke ni? So Kak Nini ni, ayah dia ni sedang depres. Ayah Kak Nini dia murung sebab ada kencing manis, kan. So saya tanya dia, kenapa pula kalau dah kena kencing manis kenapa murung? So bila orang kena kencing manis ni, dulu dia suka makan nasi, dia suka makan pulut, dia suka makan manis. Tiba-tiba bila dia disahkan kencing manis, semua benda tu dia tak boleh makan. So dulu dia suka makan benda-benda tu, tiba-tiba dia tak boleh makan. Kalau dia makan, dia punya kencing manis lagi teruk kan. So ayah Kak Nini tu, dia dalam keadaan depressed. Sebab apa? Tak dapat apa yang dia nak, kan. So Kak Nini ni, ayah dia ni kira macam murung lah, depressed. Okay, so kena makan ubat lagi, tak boleh makan pulut. Orang Kelantan kan suka makan manis, kan. Minat bang cerita macam ni, bagi inspirasi. Nampak tak? Saya tak jual produk, saya bercerita dan confirm lah, memang ada tak yang dah WhatsApp saya? Ada tak yang dah join group Telegram? Kan, saya tak ada jual produk, saya just bercerita, kan. Saya jalan kat rumah je. Alright, so SKV ni dia ada produk untuk kencing manis. So ni produk ni. Alright. So dia kata, doktor boleh tak saya nak cuba Phytech ni? Okay, doktor pun okay, try bagi Phytech. Tapi doktor dia bagi advice lah, macam mana nak kawal kencing manis kan. So first kali kena cuci usus, lepas tu kena minum Phytech. So Kak Nini ni, dia bagilah ayah dia ni minum Phytech. And then kencing manis ayah dia ni kira macam turun. Lepas tu darah tinggi turun. So macam normal balik. So ayah dia ni dah start boleh makan balik benda-benda yang dia suka. Tapi tak adalah makan melampau-lampau, boleh makan. Dulu langsung tak boleh makan. So ayah dia jadi ceria balik, jadi sihat balik apa semua. So Kak Nini nampak, produk SKV ni boleh pergi. Produk yang dia jual sebelum ni bagus, tapi founder dia tu bukan doktor. Founder ni just ada duit. Bila tanya pasal kesihatan tak boleh jawab. Tapi SKV ni, bila tanya kesihatan, Dr. Syed boleh jawab. Sebab apa? Founder SKV doktor. Okay, kalau kencing manis macam ni, dia boleh jawab. Tanya je dia boleh jawab tentang kesihatan, boleh jawab detail. So Kak Nini kat situ dia decide dia nak jual produk SKV. Sebab apa? Ayah dia ni dah kencing manis, dah depressed, dah sembuh kan. So dia produk ni kalau buat betul-betul boleh pergi. So Kak Nini pun sign up jadi agent untuk SKV. So dia join tu bulan tahun 2016, and then dia buat full time 2017. So 2017 dia buat macam Kak Nini ni, dia pandai FB ad. So 2017 dia punya sale 5 juta kan. Lepas tu 2018 sama juga 5 juta, 2019 5 juta juga, 2020 5 juta. So saya tengok Kak Nini boleh tahan bisnes dia kan. Sebab apa? Every year dia punya sale 5 juta kan. So kalau bisnes tu tak bagus, dia tak boleh sustain kan. Lepas tu Kak Nini dia dah join lama. Lepas tu macam SKV ni, company ni dah lama tau, 2009. Tapi SKV ni ejen dia tua-tua. Orang tua-tua. So memang IT kurang lah. Sebab tu ramai tak tahu. Alright. So 2021 saya contact Kak Nini.
saya cakap bisnes saya kat Nini dah melingkup apa semua kan. Lepas tu saya dah tak ada income apa semua. So kat Ninja join lah aku kan, join lah aku. Tapi dulu tuan-tuan, SKV ni kalau you nak daftar jadi stokis, modal RM20,000. And then masa saya daftar tu, SKV dia baru bertukar sistem. Dia tukar sistem dropship lah. Modal masa sekarang ni RM65.40 je untuk Semenanjung. Sabah Sarawak RM72.90. Singapura RM81. Penat aku jalan ni. Bagus kat Nini, walaupun kerja makan gaji, tak segan nak meniaga produk orang. 2017 tak silap saya dia berhenti. Sebab apa? Dia kata dia pergi Mekah, dia doa dekat Kaabah, minta dia nak kerja lagi ke atau dia nak buat. So dekat situ dia nampak lah better berhenti kerja. Better, and then dia fokus kepada SKV. And then produk yang lama tu dia tinggal kan. So dia terus masuk SKV lah dengan suami dia. Alright, so 2021 saya contact kat Nini, and then saya pun daftar jadi agent. Okay, tapi sebenarnya masa saya daftar agent tu, Kak Nini dia sedang menghadapi cabaran. Dia sedang menghadapi ujian. Nak tahu tak apakah cabaran dan ujian yang Kak Nini hadapi? Dia memang struggle. Masa saya join tu, Kak Nini dia tengah struggle. Nak tahu tak? Oh, penat jalan berapa jam dah. Saya dah jalan sejam. Ada lagi ke yang dengar cerita makin kurangnya ni? You tak share pun saya punya video ni kan? Kan? Okay, so sebenarnya masa saya daftar jadi ejen tu, bulan 2, Kak Nini punya sale RM590,000. Kak Nini punya sale masa bulan 2 2021, sale dia RM590,000. Dialah sale paling tinggi. Dalam SKV, dialah leader sale paling tinggi. Okay. Dan sekarang ni nak tahu tak Kak Nini punya sale? Lepas saya join, saya memang kau gila-gila. Nak tahu tak Kak Nini punya sale sebulan? Bulan 2 dia punya sale RM590,000. Bulan September lah. Bulan Oktober, September, Oktober, nak tahu tak berapa dia punya sale? Anjing ni dia jinak, dia kalau kita lari memang dia kejar. Alright. So Kak Nini punya sale bulan 10 9 juta. 9 juta kan. Nak tahu tak apa yang saya buat? Bukannya saya je lah. So ada banyak faktor. Dia daripada bulan 2 RM590,000. Bulan Oktober dia punya jualan tu naik jadi 9 juta sebulan. Kan. So masa saya join tu sebenarnya SKV ni dia dalam keadaan stuck. Dia stuck sebab apa? Dulu dia orang ni stokis agent. Dulu nak jadi agent dia kena keluar modal RM20,000, dapat duit, kena urus stok apa semua. So mentality kebanyakan agent SKV dulu, dia masih lagi mentality stokis agent. Bila SKV bertukar kepada sistem baru, tak perlu pegang stok apa semua. So banyak orang dia macam tak boleh terima. So team tak berkembang, sale pun stuck apa semua kan. And then macam SKV ni, the only way untuk SKV berkembang, dia kena expand dia punya team. Kalau you daftar jadi agent, lepas tu you just fokus jual je, memang susah. Memang tak akan kembang. So bila saya masuk je, saya masuk je. Sebab apa? Saya dah tengok company kawan saya menggunakan sistem yang SKV pakai. Dan kawan saya ni, dia punya jualan dia 100 juta. So nak bagi faham dekat you macam mana sistem SKV ni, saya cerita bisnes kawan saya. Ada tak nak tahu macam mana? Kawan saya ni, dia jual baju kurung je, setahun dia punya jualan 100 juta. Alright. Ada tak nak tahu? Saya kalau nak cerita pasal SKV ni dia complicated sikit. Tapi nak bagi you senang faham, saya cerita, saya ambil satu bisnes ni hampir sama je macam SKV. Tapi sebenarnya SKV ni dia lagi power. Alright. Okay, ada tak nak dengar macam mana kawan saya dia jual baju kurung? Ni real betul, cerita betul. Saya kenal dia punya owner dia. Memang betul. Satu tahun dia punya jualan 100 juta jual baju kurung je. Kan tak modal nak jadi ejen
Sekarang ni modal dia je, modal dia RM65 je kalau Semenanjung. Sabah Sarawak RM72 90 sen. Kalau Singapura 81. Alright. So ada tak sesiapa yang kenal Ella? Penyanyi Ella. Ada tak sesiapa yang kenal Ella? Bang, lepas register kita kena pakai suit and necktie je ke bang? Suka hati kan. Tapi kalau you pakai gambar apa, semalam ada orang tu dia letak gambar motor kan. Gambar motor, gambar anak dia, gambar kucing, gambar tu kan. Terpulang kalau you tak nak tukar. Tapi kalau orang tak nak membeli dengan you jangan salahkan orang kan. Kan. Okay, so Ella ni adalah duta kepada company ni, Sabela. Ella kita cakap Ella orang kenal. Company Ella ni adalah duta kepada satu brand Sabela. Sabela ni dia jual baju kurung tanpa gosok. Alright. Ada tak sesiapa yang kenal Sabela? Gambar kucing-kucing yang beli kan. Semalam ada saya punya ejen. Puan, saya dah promote tak ada orang nak beli. Lepas tu tengok gambar WhatsApp dia, gambar kucing. Bodoh betul. Siapa nak beli dengan kucing kan? Letaklah gambar betul kan. You nak berniaga, you kena asingkan personal dengan berniaga. Berniaga ni you kena tunjuk image yang betul lah. Tapi kalau you nak berniaga, you masih lagi nak gunakan personal you punya profile tu, memang susah lah. Alright, Sabela. So Sabela ni dia punya sistem dia lebih simple. So Sabela ni dia tak ada kedai tau. Dia hanya ada gudang, dia ada kilang. Kilang jahit baju dengan gudang untuk dia packing, hantar barang. Sabela ni besar. Alright, so Sabela ni dia tak ada kedai. Dia menjual produk dia tu menggunakan sistem dropship. Okay, so Sabela ni masa dululah, masa saya masih lagi Titan, saya tahulah dia punya sistem. So Sabela ni dia ada 2 level. Satu dropship biasa, satu lagi dia panggil partner circle. Partner circle Sabela kan. So dropship biasa ni, siapa-siapa yang nak daftar jadi dropship boleh daftar je, masuk dia punya Facebook group, and then nanti dia adalah pendaftaran bla bla semua, and then boleh jadi dia punya dropship. Tak payah modal pun. So Sabela dia akan sediakan bahan marketing, poster, video, training, semua dia bagi. Alright, so macam dropship ni, kerja dia orang beli produk Sabela, lepas tu promote lah. Promote, jual-jual dekat kawan-kawan lah. Yang orang kerja cikgu-cikgu kan, cikgu-cikgu apa semua yang kerja government sukalah. Sebab baju dia tu kira tak adalah mahal mana kan. Macam perempuan ni dia kalau dah beli baju tu, kalau dia dah pakai baju tu, dia takkan pakai dah baju tu. Betul tak? Orang perempuan lah, kalau dia dah beli baju tu, dia takkan pakai baju tu 2 kali. Biasanya lah, sebab tu perempuan ni baju dia banyak. Isi saya baju dia banyak gila. Sampai dia lupa dia dah beli baju tu dah lama, dia tak pakai lagi kan. So macam dia punya dropship ni, sama ada dia orang beli untuk diri dia orang, and then dia orang pun promote juga. So kalaulah dropship ni boleh buat jualan RM10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut, so Sabela akan offer dropship ni untuk jadi partner circle. So partner circle ni dia punya komisen tinggi sikit lah. Saya bagi contoh je, saya tak tahu yang betul. Contohnya dropship biasa dia punya komisen 20% kan. So kalau you jadi dropship biasa, kalau baju tu harga RM100, you jual dekat orang, orang bayar kat you RM100, you dapat RM20, RM80 Sabela punya lah. Sabela dia akan siapkan baju tu, dia akan hantar. Itu sistem dropship Sabela. Alright, so you promote, customer you makin ramai apa semua. So lama-lama you punya sale tu sampai RM10,000 sebulan. Lepas tu you boleh maintain sale tu RM10,000 selama 3 bulan. So Sabela akan offer you untuk jadi partner circle. Partner circle ni dia punya commission naik sikit lah. Saya bagi contoh je, maybe 30%. Tapi itulah magic yang Sabela buat. Yang benda betul yang buat. Ada tak nak tahu? Ada tak nak tahu apakah magic yang Sabela buat yang membuatkan sale dia tu boleh pergi sampai 100 juta?
banyak orang jual baju kan, jual baju apa semua, tapi tak boleh buat sale sampai 100 juta. Sabela ni jual baju kurung je. Baju dia tu bukannya cantik sangat pun, tapi boleh buat sale 100 juta. Situlah sistem magic dia tu. Alright, kami nak SKV. Alright, nak tahu magic. Okay, Sabela pakai Shopee ke tuan? Saya rasa tak ada, dia memang dropship. Tak ada. And then baju dia tu setiap bulan bertukar-tukar. Kan, ada design baru apa semua kan. Alright, so bila dropship ni dah menjadi partner circle, fokus partner circle ni dia bukannya fokus jual produk dekat end user. Fokus partner circle ni adalah recruit and training new dropship. Tu kerja dia. Okay, you dah biasa buat 10,000 selama 3 bulan berturut-turut. So kerja you adalah recruit new dropship dan training dia. Ajar dropship baru untuk buat sale at least RM1,000. You dah biasa buat 10,000 kan. Setakat nak ajar RM1,000, kacang, boleh buat. Sebab apa? Orang yang pernah capai, dia boleh lah ajar benda yang macam mana nak buat kan. WhatsApp kat kawan-kawan kan, post dekat Facebook, buat kat TikTok kan. Ikut lah. Alright, so ada seorang partner circle ni, masa saya jumpa kawan saya ni, dia kata partner circle ni dia dah lama dengan Sabela dalam 3 tahun 4 tahun. So dia bermula daripada bawah, lepas tu dia dah jadi partner circle. Lepas tu bawah dia tu ada 1,500 dropship bawah dia. Sebab dia recruit training. So you bayangkan, kalau dia ada 1,500 orang dropship dan dia ajar dropship dia ni untuk buat sale RM1,000 sebulan. RM1,000 kali dengan 1,500, berapa dia punya sale? Cuba kira. Saya dah jalan lebih sejam lebih ni, masih steady lagi. Saya minum air ni. Biasa orang dia tak boleh jalan ni. Memang saya umur 40 dah. Umur 40 masih steady lagi. So kalau siapa-siapa yang nak sihat kan, nak ada duit apa semua, you join saya je. Ni air kosong je, saya campur Vitex sikit. Ada lagi ke dengar saya punya ni? Alright. Okay, so 1,500 kali dengan RM1,000. Ini purata lah. Sebab apa? Ada dropship dia yang buat 2,000, ada 3,000, ada yang 4,000, 5,000. So banyak-banyak. Tapi kita ambil purata je lah. Purata RM1,000 kali dengan 1,500. Maknanya partner circle Sabela ni yang tinggi ni, dia punya sale paling sikit 1.5 juta sebulan. 1.5 juta. Berapa harga Vitex sekarang ni? Dia ada promosi tau. You klik dekat bio WhatsApp saya, nanti you join dalam group Telegram. Dia tengah ada promosi sekarang ni kan. Kalau harga normal 180, sekarang ni ada promosi kan. So sebulan yang partner circle ni, ini real story tau, real story. Dia punya jualan dia dalam 1.5 juta. 1.5 juta. Lepas tu kalau lah kita ambil dia punya profit dia tu 10% lah. Sebab apa? Dropship biasa dalam 20% kan. Partner circle 30%. Tapi dia tak ada fokus jual dekat end user. Dia fokus recruit dan training. So let's say lah kita ambil dia punya profit tu dalam 10% kan. 10% maknanya 1.5 juta kali dengan 10%, maknanya dropship ni dia punya net profit 150,000 sebulan. Yang bestnya, dropship ni tak payah ada kedai, tak payah ada pekerja, tak payah sediakan bahan marketing, tak payah post barang. Semua 80% Sabela dah settlekan kan. Semua dah settle, sistem semua dah ada. So kerja dia adalah recruit dan training. Dropship biasa fokus guna produk, jual, share. So that's why Sabela dia punya jualan tu boleh pergi sampai 100 juta setahun. And then Sabela dia ada 70,000 dropship. Sabela dia ada 70,000 dropship. You bayangkan. Alright. Vitex ni untuk kerja manis. Tapi you janganlah kena kerja manis. Jangan kena kerja manis baru nak. So kalau macam you tak ada kerja manis, you minum Vitex ni memang bagi tenaga lah. Dia bagus lah untuk macam dia ni baja lah, suplemen. Macam kita ni kan, macam pokok. Kalau kita tanam dia, kita tak baja dia tak mati kan. Tapi dia tu lah terbantuk, sakit lah. Tapi kalau kita bagi baja, dia sihat, dia berbuah, dia susah jadi sakit. So Vitex ni baja. You minum ni, you sihat,
you susah jatuh sakit. And then kalau you ada kencing manis, dia akan control you punya kencing manis. Alright. Okay, so sambung lagi cerita. Okay, SKV ni dia menggunakan sistem yang hampir sama macam Sabela. Tapi sistem SKV ni saya bila saya tengok dia lagi power. Sebab apa? Sabela ni produk dia ni produk untuk perempuan je. Perempuan. So market dia perempuan je. SKV ni lelaki boleh, perempuan boleh, budak-budak boleh, orang tua boleh. So dia punya market tu besar. Alright. Lepas tu macam Sabela dia punya produk, orang beli baju bukannya bukan hari-hari dia beli kan, mungkin sebulan 4, 5, 10 line kan. Tapi SKV ni produk dia ni orang beli, orang makan hari-hari, orang minum hari-hari. So repeat order tu tinggi. Kan. So SKV ni dia punya business model tu dia lagi power kan. Alright, lepas tu macam SKV ni bila you daftar jadi agent, you terus boleh rekrut. Macam Sabela, you daftar jadi dropship dia, you kena buat sales 10,000 dulu, barulah you boleh rekrut orang baru kan. SKV, you daftar je, you dah faham sistem dia, esoknya you boleh rekrut. So masa saya join tu bulan 2, bila saya dah faham sistem kan, bulan 2 saya terus buat live, saya cerita je ni. Lepas tu saya dapat rekrut 30 orang. Lepas tu bulan depan tambah lagi. So nak tahu tak berapa saya punya sale daripada saya start join sampailah bulan lepas. Kan. So bila saya nampak tu memang power. So Kak Nini ni problem dia punya ejen lama tu dia skeptical. Dia tak percaya dengan sistem ni. Tapi saya percaya dengan sistem ni sebab apa? Saya dah nampak kawan saya Sabela ni memang meletup gila-gila kan. So bila saya masuk je, saya buat, saya tak kerti buat FB ad. Macam Kak Nini dia pandai FB ad, dia buat. Tapi saya tak pandai. Saya zero cost marketing. Saya buat live, saya gunakan semua. Tapi sekarang ni saya punya ejen ada lebih kurang 500 orang. So bulan 1 lah, bulan Februari saya daftar. Saya punya sale dalam 11,000 lah. Alhamdulillah lah. Saya buat live, saya promote. Masa tu saya jual kopi kan. Dapatlah sale dalam 11,000 kan. Okay. And then ada jugalah yang daftar jadi ejen. Bulan 3 sale saya naik jadi 13,000. Masa tu komisen saya tak sampai 3,000 lah. Tak apalah, saya dah melingkup semua kan. So bulan 3 bulan Mac lah. Bulan Mac sale naik jadi 13,000. Lepas tu saya dapat rekrut lagi, tapi tak banyak lah masa tu kan. Lepas tu bulan April sale drop sikit lah 10,000. Sebab apa? Masa tu bulan puasa saya tak larat nak live apa semua kan. Tapi masa bulan puasa tu saya bertapa. Saya tengok video, saya tengok sistem, and then saya setting saya punya rumah kan, nak bagi buat studio kan. Bulan 5 je saya start balik lah, buat marketing balik. Saya buat live balik. So bulan 5 sale masa tu 14,000. So 4 bulan pertama tu saya punya sale paling tinggi 14,000. Dan saya punya commission tak sampai 3,000 pun. Tak sampai 3,000. Kenapa dia orang ramai tak nak masuk e-commerce? E-commerce tu apa benda? Saya bila dah kena COVID terus cari SKV Defend. Alhamdulillah. Okey ke? Lepas dah makan Defend. Kan? Okey, masuk bulan Jun. Saya pun promote. Bulan Jun saya punya sale naik jadi 30,000. Lepas tu saya punya commission masa tu 6,000 lebih. Saya syukur gila lah. Sebab apa? Saya cakap kalau lah aku dapat 5,000 saya dah syukur lah. Sebab apa? Saya memang business saya memang dah tak ada income dah. Memang saya dah tak ada income kan. So masuk bulan 6 barulah sale saya tu naik jadi 30,000. So masa tu saya punya agent pun dah start gerak kan. Dia orang masa mula-mula tu dia orang just cuba produk, dia nak, kalau produk tu bagus barulah dia orang nak repeat order, barulah dia orang nak promote. So bulan 6 bulan Jun barulah saya punya sale tu naik jadi 30,000 lebih lah. Bulan Julai saya punya sale naik jadi 50,000. So saya naik tu bukannya tiba-tiba tau. Dia ambil masa. Okay, lepas tu bulan Ogos saya target 70,000 je bulan Ogos. Tapi bulan Ogos tu tak macam mana rezeki saya, tiba-tiba sale naik jadi 330,000. Tukar kepada online system. So SKV memang 100% online. Dia tak ada kedai. Tak payah datang kedai. Saya memang 100% online. SKV memang tak payah pegang barang apa semua. So memang 100% online. Saya boleh berniaga kat mana-mana. Saya hari tu
2 minggu saya balik Sarawak, saya pergi Kelantan semua. Memang 100% online. SKV dia sediakan sistem dah ada e-commerce lah, kan, tak payah ada kedai. Alright, lepas tu bulan Ogos alhamdulillah sale naik jadi 330,000. Bulan September alhamdulillah lah, rezeki masa tu banyak kes kematian COVID, Siti Sarah apa semua kan. So bulan September sale naik jadi 800,000, 830,000 tuan-tuan. So saya punya komisen masa tu dapat 60,000 tuan-tuan. Lepas tu bulan September, Oktober, bulan Oktober 800,000 juga. Tapi saya punya komisen tu dah jadi rendah. Sebab apa? Banyak customer saya dah bertukar jadi ejen. So kalau customer saya ni bertukar jadi ejen, saya punya untung jadi kecil lah. So bulan Oktober saya punya untung tu dalam 40,000 lebih. Tapi okey lah, syukur lah. Saya dapat 5,000 dah syukur kan. Dan ni dapat 40,000 kan. Lepas tu bulan lepas lah, bulan November, saya punya sale dapat dalam 700 lebih. Tapi makin lama saya punya kerja tu tak banyak tau. Macam saya dah ada banyak ejen, saya pun ada personal sale. Lepas tu dia orang pun beli produk. Lepas tu dia orang pun rekrut ejen. So saya tengok saya punya downline total ada 5,000 lebih. 5,000 lebih kan. So you bayangkan kalau saya punya downline ni seorang beli RM300, RM300 kali dengan 5,000, 1.5 juta. Saya dapat 60,000 sebulan dah, syukur lah. So sangat cepat. Produk dia bagus, saya pun pakai kan. Saya dah 10 bulan guna produk SKV. Kesihatan saya okey, stamina saya okey, alhamdulillah. So sihat dapat, duit pun dapat. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Ada tak? So training tu, bahan-bahan tu 80% SKV dah sediakan. Cuma kerja kita beli produk, kita guna produk, and then kita share, kan? Sebab apa? Kalau you nak jual produk, kalau you sendiri tak pakai produk tu, tak boleh. You kena jadi product lover, you kena suka. So saya takkan recommend kalau produk tu tak bagus, kan? Siapa-siapa yang nak, you klik dekat bio, WhatsApp saya sekarang. Modal untuk daftar jadi ejen untuk Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. InsyaAllah kita akan masuk Indonesia. Alright. So start saya join daripada Februari sampailah November. Nak tahu tak berapa saya punya net profit? Sebab apa? Masa mula-mula tu tak banyak, tapi 4 bulan ke belakang tu saya banyak. So 10 bulan saya join SKV, saya punya profit dalam 218,000. Bagi dengan 10 maknanya 20,000 lah sebulan. Tapi tak apa, kita join, kita buat. At least bila you join, you kena maintain 3 bulan. Sebab apa? Apa yang kita buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. Alright. Tak capai target, tak ada. Dia SKV tak ada. You buat, you dapat. Kan? Lepas tu yang bagusnya, sistem dia tu macam bulan ni kan, you dah capai target kan. Bulan depan semua reset, semua start from zero balik. Bulan depan you start from zero. Lepas tu you akan naik level tu naik, sampailah level dia panggil diamond lah. Lepas tu dia akan kira you punya commission. 1 hari bulan dia kira. Lepas tu semua akan reset balik. Semua orang akan bermula pada zero balik. Itu yang sistem. So saya punya ejen dia jadi gila lah, kan. Pasal awal bulan tu semua kejar nak dapat 1,000, nak dapat 3,000, nak dapat 10,000, nak dapat 30,000, 70,000, 150. So dia orang jadi gila lah, nak kejar kan. Lepas tu bulan depan semua reset balik, semua start from zero balik. So saya punya ejen tu jadi gila lah. So that's why business tu grow. Anda buat, anda dapat. Ya, betul. Alright, saya rasa itu saja. Kalau berminat, you klik bio WhatsApp saya. Okay, thank you, bye-bye. Saya doakan siapa yang menonton, siapa yang share video ni, dimurahkan rezeki, kaya berjaya, jadi jutawan, InsyaAllah. Bye-bye, Assalamualaikum.